Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 2. Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, tiada mana-mana pihak berkuasa atau agensi pelaporan kredit atau APK swasta yang dilantik atau mempunyai hak untuk menyenarai hitam mana-mana individu yang tidak mematuhi obligasi pembayaran kredit seperti mana anggapan setengah pihak. Izinkan saya membetulkan pemahaman berkenaan istilah senarai hitam atau blacklist yang sering disalahguna pemakaiannya oleh pihak-pihak tertentu dan ternyata mengelirukan. Aktiviti pengumpulan dan penzahiran maklumat kredit yang dijalankan oleh Central Credit Reference Information System atau SICRIS dan CITOS Data System Sdn Bhd atau CITOS adalah dibenarkan sebagaimana ditetapkan di bawah Seksyen 47 Akta Bank Negara Malaysia 209 dan Seksyen 11 Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 Akta 710. CITOS telah berdaftar sebagai APK sejak 15 April 14 dan diberi suatu perakuan pendaftaran oleh Kementerian Kewangan. Setakat hari ini terdapat 7 APK swasta yang berdaftar iaitu CITOS Data System Sdn Bhd, Credit Bureau Malaysia Sdn Bhd, RAM Credit Information Sdn Bhd, Dun & Bradstreet Malaysia Sdn Bhd, Fish Data Reference Sdn Bhd, Basis Corporation, MCDS Network Services Sdn Bhd. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Wadi, penyediaan laporan kredit berkenaan individu ataupun syarikat yang dijalankan oleh SICRIS ataupun CITOS dan APK yang lain tidak melibatkan sebarang pandangan berkenaan maklumat dalam laporan kredit. Laporan kredit disediakan atas permintaan institusi kewangan bagi menilai tahap kebolehpercayaan pelanggan, credit worthiness, untuk diberikan kredit. Penilaian kredit yang dijalankan tidak tertumpu kepada laporan kredit sahaja, tetapi turut mengambil kira garis panduan dalaman dan permakahan kredit dalam ataupun internal credit scoring dalam bank ataupun institusi tersebut. Terima kasih. Ya, sila Batu Gajah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri. Saya telah dengar dengan teliti jawapan yang telah diberikan oleh Menteri. Saya juga nampak keperluan kepada pelbagai pihak kenapa kita perlu ada CITOS dan SICRIS. Tetapi walau bagaimanapun, ada kalanya saya nampak ianya tidak logik. Menteri, walaupun pihak institusi kewangan ini mempunyai kriteria dia sendiri untuk menentukan sama ada nak bagi pinjaman ataupun tidak, tetapi apabila nama seseorang itu dimasukkan, disenaraikan di bawah CITOS ataupun SICRIS, biasanya mereka menghadapi masalah untuk dapat pinjaman daripada bank untuk membeli kereta dan kereta rumah dan sebagainya. Saya risau. Saya difahamkan juga bahawa ada servis provider tertentu seperti Astro, seperti syarikat telekomunikasi, seperti Quartz dan sebagainya pun ada akses kepada CITOS ini. Apabila pelanggan mereka tidak membayar Astro, RM60 boleh masuk CITOS. Kalau sebab RM60 nama dia masuk dalam CITOS dan ia dijadikan sebagai satu kriteria untuk mereka tak boleh beli rumah dan sebagainya, ini akan menimbulkan banyak masalah. Yang kedua, yang SICRIS ni saya nampak di bawah SICRIS PTPTN ada di bawah SICRIS. Dan bagi pelajar-pelajar yang tidak membayar PTPTN, nama dia boleh dimasuk di bawah SICRIS. Untuk makluman Menteri, baru-baru ini saya dapat maklumat bahawa di UPSI ada 120 orang graduan tahun lepas masih belum dapat kerja. Dan kalau kita lihat institusi-institusi lain, mungkin ramai graduan-graduan yang telah mengambil pinjaman daripada PTPTN, mereka tak dapat kerja. Kalau mereka tak bayar pinjaman PTPTN, nama mereka boleh dimasukkan dalam SICRIS. Ya, Yang Berhormat, ini sesi soal jawab lisan Yang Berhormat. Saya nak tanya. Bukan perbahasan. Saya faham yang di-Pertua. Saya kena beritahu dulu apa masalah, baru saya boleh tanya soalan. Kalau tidak, mungkin Menteri tak faham kenapa saya timbulkan masalah ini. Menteri, jadi saya nak tanya, sudahlah Bagan Serai. Ini floor saya, tunggu dulu, nanti nak cakap nanti cakap. Yang Berhormat. Okey. Saya nak tanya soalan. Saya belum tanya soalan yang di-Pertua. Okey. Boleh tak Menteri
sekurang-kurangnya membatalkan SIKRIS untuk PTPTN dan SITOS untuk servis provider yang lain kecuali untuk institusi kewangan. Dia soalan simple, boleh atau tidak, itu saja. Wabi, sebelum saya jawab soalan Wabi, pertama kita kena understand function of SIKRIS dan SITOS. SIKRIS ini adalah satu servis yang dibuat di bawah Bank Negara, di mana semua bank boleh melihat data seseorang peminjam. Contohnya, kalau satu bank A untuk beri pinjaman kepada Ahmad, kemudian bank A tak tahu apa pinjaman dia kepada bank-bank lain. Jadi kalau dengan adanya data akses SIKRIS ini, dia membolehkan bank A ini yang nak bagi pinjaman kepada Ahmad ini menilai kebolehan pembayaran balik terhadap peminjam ini. Jadi kalau dia dapat tengok daripada bank-bank lain, ini dia bayar rumah 1,200, bayar kereta 800, bayar personal loan 600, bayar kredit kad 500. Jadi kalau dia nak pinjam lagi 10,000 sedangkan income dia cuma ada 4,000, itu sudah membolehkan bank mengatakan bahawa dia tidak mampu untuk bayar. Jadi untuk jawab apa ni Wabi punya soalan tadi, sama ada SIKRIS ini ada simpan data peminjam-peminjam PTPTN. Saya nak kena ceknya itu, saya tak ada maklumat. Tapi saya tahu SIKRIS ini khas untuk financial institution. Tapi kalaupun ada dalam itu, sebenarnya bila dia ada dalam itu, tak semestinya bahawa bank tidak boleh bagi pinjam. Kalau kita ada pinjaman yang kita tak bayar, contoh RM60 atau RM70 dalam SITOS, kemudian kita minta pinjaman kereta, for example, yang kita nak kena bayar 800 atau 1,200. Tetapi pendapatan kita boleh buktikan kepada bank, gaji kita 5,000 atau 6,000 boleh bayar. Mereka tidak menggunakan RM60 itu sebagai alasan. Alasan RM60 itu cuma alasan diguna pakai yang tidak munasabah. Sebab kadang-kadang ada kes yang kita tak bayar dengan telco atau Astro kerana kita ada dispute. Kalau kita ada dispute RM60, RM100, sedangkan kita berkemampuan untuk bayar installment rumah dan kereta, bank tidak akan stop bayar kita. Dia tidak akan tidak memberi pinjaman kerana ada RM100 atau RM200. Sebab RM100-200 itu dengan pihak utility ialah untuk kita buat keputusan sama ada benarkah mereka ini merupakan orang yang tak suka bayar. Tapi cuba bayangkan, kita ada dalam tu, Cox Memo kita tak bayar, Astro kita tak bayar, Celcom tak bayar, Maxis tak bayar. Jadi itu melambangkan bahawa karakter orang itu. Semua dia hutang, telco tak bayar. Lepas habis satu telco, dia move to another telco. So these are a character yang menunjukkan bahawa financial institution kena disiplin orang-orang ini. Jadi kesan ialah good kepada financial system kita. Tidak ada sebab maklumat-maklumat ini menjadi alasan untuk tidak bagi. Ya, at the end of the day, dia depend on kita punya ability to pay. Okay? Ya. Lama saya tak dengar Jerlun. Yalah, menghormati orang kawasan Jerlun. Yang lain pun duduk. Ya, yang kawan-kawan lain bila sebut Jerlun tu saya tak panggil pun lagi. Yang kawan-kawan pun menghormati Jerlun. Sila-sila. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua Dewan, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, kita juga mendapat laporan kadang-kadang berpengalaman sendiri di mana ada setengah macam private debt collector yang bertindak kononnya bagi pihak institusi kewangan yang menghantar SMS dengan kata-kata yang berbentuk ugutan. Contohnya, kami akan pergi ke rumah anda, bla bla bla, kami akan laporkan kepada ketua jabatan anda sekiranya tidak bayar-bayar ni apa semua ni. Soalannya adalah, adakah pertamanya bank ataupun institusi kewangan ni dibenarkan melantik mereka ini, mungkin dengan juga ada arrangement mendapatkan komisen dan sebagainya, dan apakah tindakan rakyat ataupun orang yang terlibat ni sebagai remedial action, sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah ni. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Wabi. Institusi kewangan memang dibenarkan untuk melantik debt collector. Tetapi debt collector tidak ada hak untuk ugut siapa-siapa yang tak bayar. Kalau ada pelanggan-pelanggan yang diugut oleh debt collector, dia boleh laporkan kepada polis dan lapor kepada bank negara.
institusi mana yang melantik agensi ini, kemudian agensi ini mengugut untuk orang bayar, dan orang tak boleh bayar, dia ugut macam-macam, jadi kita boleh lapor kepada pihak polis dan juga lapor pihak BNN negara. Maka tindakan akan diambil kepada financial institution ini yang melantik syarikat-syarikat debt collector yang menggunakan kekerasan apabila mengutip hutang. Terima kasih. Ya, Jasin. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Satu daripada cabaran SIKRIS ini yang dikawal selia oleh Jabatan Kredit Bank Negara kepada semua institusi perbankan adalah keperluan untuk memastikan dan menjaga kerahsiaan maklumat peminjam hanya apabila diminta saja, on request saja. Dan semua jabatan kredit bawah bank-bank negara ini adalah tertakluk kepada Akta Bank Pusat 2009 yang mana menggariskan semua maklumat kita ini yang diberi ini adalah pertujuan untuk penilaian kredit saja. Jadi soalan saya, Yang Mohd Menteri, memandangkan semua maklumat ini daripada yang disediakan oleh Jabatan Kredit kepada semua ke bank-bank ini dianggap rahsia dan juga classified. Maka adakah pegawai-pegawai yang tertentu saja yang dipertanggungjawabkan untuk akses kepada SIKRIS ini bagi mengelak supaya apa juga maklumat ini tidak dapat disalurkan kepada pihak ketiga? Dan juga, apakah kriteria-kriteria yang digunakan pakai oleh bank-bank ini dalam menilai kredit rating setiap peminjam ini? Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Semua maklumat yang ada dalam SIKRIS ini adalah rahsia. Tidak ada orang boleh akses maklumat ini kecuali pihak peminjam. Kalau pihak peminjam nak pinjam rumah, kereta, personal loan atau nak buat application credit card kepada institusi, institusi boleh suruh dia sign satu surat untuk dia dapat maklumat SIKRIS. Institusi kewangan tersebut tidak boleh pergi cek sewenang-wenangnya kalau tidak ada application. Application mesti datang daripada orang yang memohon untuk buat pinjaman dan dia akan buat satu surat tanda tangan untuk membenarkan pihak kewangan ini, institusi kewangan ini untuk mendapatkan maklumat daripada SIKRIS. Dan maklumat yang diperoleh daripada SIKRIS ini hanyalah untuk institusi kewangan tersebut dan juga pengetahuan kepada yang mempunyai diri. Tidak ada orang boleh gunakan maklumat ini. Untuk pengetahuan Yang Babi, kalau ada maklumat-maklumat ini terbocor dan termasuk dalam sitos dan kita merasakan benda itu tak betul, sebenarnya kita ada akta yang boleh mengenakan tindakan fine atau penalti RM500,000 kepada operator-operator yang mengumpul data ini, kemudian boleh penjara 2 tahun dan boleh compound RM250,000 kalau kita boleh buktikan dia letak kita punya maklumat dalam tu tak betul. That's akta untuk protect kita semua. Jadi kalau ada mereka-mereka yang teraniaya kerana ada syarikat-syarikat APK ini yang masukkan data-data kita kerana tujuan penganiayaan, kita ada bukti yang mana kita tak bankrupt dan kita tak ada hutang mana-mana bank, tetapi ada dalam database mereka, kita boleh ambil tindakan, bawa kepada Kementerian Kewangan, kita akan pastikan bahawa dia akan kena fine. Kalau kita boleh compound dia RM250,000 atau bawa pergi mahkamah RM500,000 fine ataupun 2 tahun penjara. Ini memang ada undang-undang untuk protect mereka. Terima kasih. Ya,